Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, di dalam bab hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang. Jadi hukum yang bersangkut paut dengan salat kita ni, biasanya kebiasaan ahli-ahli fiqh rahimahumullah dalam kitab mereka, bila masuk bab salat, dia mula perbincangan dia dengan kitabut taharah. Bila masuk dalam bab ibadat, dia akan mula dengan apa? Dengan kitabut taharah. Sebab apa? Ini kena ingat, kena tanda. Sebabnya ibadat-ibadat itu tujuannya untuk apa ibadat? Ibadat itu tujuannya untuk membersihkan jiwa manusia daripada kotoran, daripada kesalahan, daripada segala perbuatan yang tak baik. Jadi oleh kerana sekarang nak ibadat, ibadat ini nak bersihkan kotoran yang ada, yang maknawi, yang tak nampak. Terlebih dahulu, patutlah kamu bersihkan kotoran yang nampak. Maka dimulai perbincangan kitab dengan kitabut taharah, kitab pembersihan, bersuci, dan dimula dengan perbincangan tentang air, tentang najasah, benda-benda najis, tentang mandi, tentang wudu. Barulah dia mari kepada amalan-amalan yang lain. Hukum yang bersangkut paut dengan salat, dalam kitab kita ini, dalam siri yang ke-14, syarat bersuci. Asalnya kita diminta supaya bersuci. Maka mana syarat dia? Apa benda yang kita bila nak bersuci, kita kena buat apa? Disyaratkan pada bersuci itu akan air yang suci lagi menyucikan. Mudahlah. Perbincangan dia hanya mudah. Syarat nak bersuci itu mesti dengan air. Sebab apa air ini menjadi sumber untuk bersuci? Kerana firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat 48. Surah Al-Furqan ayat 48. Artinya, dan kami menurunkan dari langit itu akan air yang menyucikan. Langit ni ada air ke atas. Maknanya air itu dari belah atas. Jadi panggil langit. Sama turun ini, nama dia air hujan. Kerana itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dalam Fathul Qari itu, dia sebut air itu anwa'ul miyah. Air itu ada 7 jenis. Dia sebut belakalah air hujan, ma'us sama, wa ma'ul ba'ri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'. Panjanglah bacaan-bacaan dia kan. Yang pelajar-pelajar kita ramai ada hafal nama-nama air ni. Kena ingatlah. Jadi itu air, syarat nak bersuci dengan air. Bila? Kalau ada air. Kalau tak ada air, macam nak suci dengan apa? Kita kena bersuci dengan tayamum, dengan debu, dengan tanah. Inilah dia panggil keindahan Islam. Air yang suci, tengok ni. Syarat nak bersuci itu dengan air yang suci lagi menyucikan. Baiklah, kita belajar air dulu. Belajar air. Air ini ada berapa jenis? Ada air yang suci, ada air yang najis. Betul tak? Air yang suci, inilah air yang boleh menyucikan. Boleh kita buat bersihkan diri, boleh buat wudu, boleh minum, boleh apa saja kita nak buat boleh. Adapun air najis ataupun air yang terkena najis, maka air itu tak boleh digunakan. Nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh, nak buat suci tak boleh. Satu lagi kategori air, dia panggil air yang suci tapi tidak menyucikan. Air apa? Air yang telah keluar daripada nama air.
Biasa kita belajar dalam fiqh, dia kata air mutlak. Ada ke nama air mutlak? Lama kita pergi kedai, saya nak beli air mutlak, nak buat wuduk. Ada tak? Tak ada air mutlak. Air mutlak, mutlak tu bahasa Arab. Maknanya air semata-mata air. Itu makna mutlak. Jangan pergi cari pula, oleh kerana saya belajar kitab fiqh ni, air yang suci ni hanya air mutlak saja. Pergi nak beli air mutlak. Tak jumpa cari sampai mati lah. Mana ada orang jual nama air mutlak? Tak ada. Tak ada lah. Jadi, air mutlak itu maknanya air yang suci, yang tidak bercampur dengan benda lain. Itu makna mutlakun. Maknanya air, semata-mata air. Jadi kategori yang ketiga ni dia panggil air suci. Tapi tidak menyucikan. Air apa? Air teh. Air kopi. Air Milo. Air orange. Suci tak suci? Kalau tak suci, boleh minum tak boleh minum? Mesti tak boleh minum. Oleh kerana dia suci, tapi boleh buat wuduk dengan dia. Tak boleh buat wuduk. Maka itu dia panggil air suci. Tetapi untuk diri dia saja, dia tak boleh menyucikan orang lain. Itu dia kategori air yang kita belajar. Jadi dalam air ini juga, satu lagi disebut dengan nama air dalam kitab fiqh kita, disebut dengan nama air mustakmal. Air yang telah diguna pakai untuk buat wuduk. Jadi perbincangan dia panjang lah tentang air. Jadi oleh kerana dalam kitab kita ni dia lalu je. Dia ringkas. Jadi anak pun rasa nak ringkaskan juga. Supaya kitab kita ni dapat kita khatam dengan baik. Jadi siapa-siapa yang nak bahas tentang masalah air ni, pembahagian air secara panjang, boleh tengok dalam rakaman kita yang telah lepas. Tengok dalam rakaman tulis air mustakmal. Jadi panjang dah kita bincang masalah ni. Itu dalil air menyucikan mana? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air daripada langit. Kerja dia bersih. Dalam ayat lain, Tuhan sebut wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala turunkan ke atas kamu air dari langit. Tujuannya liyutahhirakum bih. Allah Ta'ala nak bersihkan kita dengan air tersebut. Tanda di situ surah Al-Anfal ayat 11. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat lagi, pembahagian air yang panjang itu kita tak bahas dah. Kemudian kita tambah satu lagi. Dan apabila tidak ada air, maka ganti daripada air namanya tayamum. Tayamum ni macam mana caranya? Kita ambil debu tanah, kita tepuk atas tanah dia, kemudian kita sapu muka, sapu tangan, cukuplah. Dua je. Rukun tayamumnya dua, muka dengan tangan. Mana dalil tayamum? Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Artinya, dan jika kamu tidak mendapat air, kita tak jumpa cari air. Tak jumpa di sini, tak ada air. Air tak ada. Kita sesak tengah padang pasir, cari air tak jumpa. Sesak dalam hutan, cari air tak jumpa contohnya. Ataupun mana-manalah tempat. Maka tayamum oleh kamu. Jadi boleh kita berpindah kepada rukun yang kedua dalam taharah ini, iaitulah daripada air kita pindah kepada tayamum. Tayamum nanti mungkin kita ada dalam bab dia, nantilah mungkin diajar. Ayat falam tajidu ma'an ini daripada surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Satu lagi, tayamum ini dibolehkan bagi orang yang tak boleh guna air. Satu lagi. Yang tadi tak ada air. Satu lagi, orang ni bukan tak ada air. Air banyak. Penuh air. Dekat dia pun banyak air. Tapi dia nak guna tak boleh. Contohnya orang sakit. Doktor kata kalau guna air ni bahaya. Mungkin menyebabkan dia mati. Kalau tak mati pun, kena air kat muka dia ni, muka dia akan jadi keriput. Macam jadi cacat. Maka boleh. Dia tak payah guna air, dia berpindah kepada tayamum. Dan dalil lagi menunjukkan air ini sebagai alat bersuci, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencerita, yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada ketika seorang badui, orang kampung, mari ke Madinah, ke bandar. Kita ni biasanya orang kampung.
Orang kampung zaman dulu, dia tak ada tandas. Dia nak buang air, dia pergi mana-mana tempat tak ada orang, dia buang situ ya. Air kecil ke air besar ke sama tak. Tengah orang kampung lagi naik atas pokok lagi. Duduk atas pokok. Bagi turun tak. Itu model dia. Orang kita main kampung tak ada apa. Jadi oleh kerana pakcik ni, Badawi ni, Arabi, dia biasa di kampung dia lagu tu. Dia nak buang air, dia pergi kat mana-mana, dia buang situ. Jadi bila sampai di Madinah, sampai ke Madinah, dia masuk dalam masjid Nabi SAW. Berasa nak buang air, dia pergi tepi dinding, dia pacang situ. Jadi bisinglah orang. Dia kata, apa jadi awak ni? Semua marah. Bila marah, Nabi kata, da'uhu wa hariqu ala baulihi sijlan min ma' au zanuban min ma'. Nabi kata, biarkan. Biar dia sudah dulu. Kalau kita kejar dia tengah buang air, satu masjid ni dia akan lari. Bila lari, kotor tak kotor? Habis satu masjid lagi kena kapek. Habis kena. Masa tu tak ada kapek lah. Atas batu, atas pasir tu. Nabi kata lah, jangan kacau dia. Biar dia sudah dulu. Kalau dia sudah, dia tak pergi jauh. Dia buat tempat tu je. Betul tak? Tapi kalau dia berlari, habis satu masjid. Tengok. Ini fiqah. Dia panggil fiqah nak larang kemungkaran. Kita nak cegah benda mungkar, jangan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Kita tegah ni, mari lagi banyak lagi. Kita larang dia kencing, menyebabkan dia lari nak keluar, dia kotor ke habis satu masjid. Ini satu kaedah kena ingat. Melarang kemungkaran, jangan membawa kemungkaran yang lebih besar. Itu kaedah. Maka Nabi kata biarkan. Jangan biarkan dia. Kemudian Nabi kita bagi arahan, subbu alaihi zanuban min ma'. Subbu alaihi zanuban min ma'. Artinya tuang oleh kamu ke atasnya, ke atas tempat dia kencing tadi, satu timba daripada air. Jadi kita ambil air, kita tuang atas tu, yang menyebabkan air itu dah pergi dah. Air itu jadi banyak, air kencing pun turun ke bawah, jadi hilanglah masalah kita yang timbul. Jadi banyaklah masalah-masalah air ni timbul. Kemudian hadis ni kena tanda. Hadis cerita orang Badui buang air dalam masjid ni, hadis ni diriwayat oleh dalam kitab kita kata Bukhari dan Muslim. Memang ada dalam Bukhari Muslim. Tapi kena tambah sikit. Tambah apa? Nabi SAW dalam hadis ni, bila orang marah ke Badui, kencing tadi, Nabi kata biar sampai dia sudah. Nabi kata, fa innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kamu dibangkitkan supaya membawa ajaran yang mudah, jangan bawa yang payah. Jadi dah dia kencing-kencing dah. Kemungkaran memang dia buat dah. Kalau kita kejar dia lagi, menyebabkan cemar habis masjid. Jadi biarkan sampai sudah. Kemudian Nabi kita panggil dia. Pak Cik Badui, mari sini. Annal masjid lam tubna li hadza. Nabi kata kalau nak buang air jangan buang di sini. Buang kat luar tu lah. Masjid bukan dibina untuk dijadikan tandas. Jadi panjanglah cerita dia nya. Nak ceritanya Pak Cik Badui ni buang air di mana? Dalam masjid. Maka Nabi kita SAW ambil air setimba, suruh ambil air, dicuah atas kencing dia tu, yang menyebabkan kencing tu turun ke bawah, dia jadi hilang. Hari ni kalau berlaku ni kes ni, mana-mana tempat ada najis, jadi kita basuhlah benda tempat tu, boleh guna. Banyaklah perbahasan tentang air ni, cerita pun tak nak cakap panjang. Kita ambil ringkas juga, seperti mana kitab ni ringkas. Jadi Nabi kita, jadi apa kata dalam kitab ni? Dan amar, tanda kat situ. Amar dengan makna perintah. Nabi kata apa tadi? Subbu alaihi, tuangkan atasnya, jiruskan atasnya. Atau dalam hadis Bukhari yang ada di tangan kita ni, Nabi kata apa tadi? Hariqu ala baulihi, tuangkan di atas kencing tadi satu timba air. Jadi mengikut dalam kaedah usul, amrun tu makna arahan. Bila Nabi perintah, maka dia jadi dihantarkan dengan makna arahan itu dijadikan satu ayat menjadi wajib. Wajiblah kena basuh. Maka jika memada membasuh yang kena kencing dengan yang lain daripada air, nescaya tiada wajib membasuhnya dengan air. Jadi kalau kita boleh basuh dengan benda lain,
Tak payah basuh dengan air, tak apa, memadai sajalah. Dan jika boleh mengambil air sembahyang dengan yang lain daripada air, nescaya tiada wajib tayamum pada ketika ketiadaan air. Macam hari ni, kalau orang sakit. Orang sakit duduk di hospital, biasanya dia tak boleh guna air banyak. Dibenarkan ambil wuduk, tapi setakat. Maka, apa dia alternatif? Apa dia jalan keluar? Kita nak selesaikan masalah orang ni. Maka kita beli spray. Botol spray yang macam apa ni? Hak kita buat gosok baju tu. Ambil spray sembuh lah. Sembuh di muka dia. Sembuh di tangan dia. Gosok. Jadi cukup lah. Itu dia panggil spray. Sembuh lah dengan air. Boleh kita buat benda tu. Jangan kata, ini ruko basuh ni, muka. Betul lah basuh. Tapi dia tak boleh basuh. Sama juga dengan orang tak boleh guna air atas kapal terbang. Dia boleh guna spray. Bubuh air dalam spray. Sembuh, ganti daripada basuh. Kalau nak basuh, tidak dibenarkan atas kapal terbang. Yang menyebabkan boleh bahayalah. Takut jatuh lah, takut mati, macam-macam takut. Jadi jangan guna air. Kita guna spray yang tidak mengguna banyak air. Itu ganti, alternatif dia. Jadi selagi kita boleh guna air, jangan guna tayamum. Selagi kita boleh tayamum, jangan salat tanpa wuduk. Hari ni celaru banyak ni. Bila ada satu peraturan baru, dia panggil salat hormat waktu. Tak payah wuduk, tak payah tayamum. Peningnya habis orang. Payah hormat waktu macam mana? Air boleh habis. Debu ada, boleh guna. Tak boleh guna dah. Dua-dua tak boleh guna. Maka yang kena adanya, tak payah sembahyang. Salat hormat waktu je, pakai niat gitu ya. Salat tanpa wuduk, tanpa apa. Jadi kita tak nak lah. Selagi kita boleh guna air, guna air. Tak boleh basuh, boleh sembuh. Spray pun tak boleh. Kemudian tak boleh juga, barulah kita pindah pada tayamum. Itu dua perkara tentang hukum air. Jadi kita dah faham dah hukum air ni. Ada air ada berapa? 3 kategori. Satunya dia panggil air yang suci, yang menyucikan. Yang kedua, air yang suci tidak menyucikan, iaitulah air yang telah bercampur dengan nama lain. Yang ketiga, air najis ataupun air yang terkena najis. Jadi tiga-tiga ni kena ingat baik-baik. Dalam masalah air ni, banyak orang kita timbul was-was. Was-was banyak. Banyak soalan-soalan mari. Dia kata, Ustaz, saya kat rumah saya basuh kain dengan mesin basuh. Sah kau tak sah buat semayang kain kita ni? Boleh katakan majoriti lah dunia hari ni, orang basuh baju dia, basuh pakaian dia dengan mesin basuh. Sah kau tak sah? Sebab ada ustaz tu kata kalau bercampur dalam tu. Jadi, dia bercampur, memang bercampur. Tapi, hadis al-mukasarah tadi. Air telah banyak. Berapa kali tukar, berapa kali semua tu, hilang dah benda tu. Kalau kita cium kat baju kita ni tak bau dah najis. Kau bau lagi? Bau sabun dah. Ini tak cukup lah. Tak payah lagi kita was-was dalam masalah tentang air. Kemudian dia belajar pula. Dalam belajar air ni, syarat air itu bersih, tak boleh ada bau, tak boleh berubah baunya, tak boleh ubah color warna dia, tak boleh ubah rasa dia. Hari ni air pahit kita, bau tak bau. Air itu yang telah dirawat di loji. Air itu, bau tak bau. Apakah kita nak kata itu air najis? Tak boleh ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk, mana ambil air mana? Pergi kat sungai, bau pok getah pula, air kilang turun. Lagi tak boleh. Jadi banyak masalah. Hari ni jangan ada was-was. Air yang ada itu telah dirawat dengan ubat-ubat yang bukan daripada najis. Bukan daripada najis. Jadi dimaafkan dalam masalah bau-bau yang ada itu. Wallahu ta'ala alam. Hapuskan sikap was-was. Jadi sengaja anda cerita tentang air ni sebab apa? Ramai sekali orang was-was dalam masalah ini. Yang menimbulkan was-was di mana? Masalah kita. Cuma satu je masalah sikit. Zaman dulu, di pondok ke, di balasah kita ke, kita ambil wuduk di mana? Dalam kolah, betul tak? Kan kita buat kolah besar tu, semua ambil wuduk situ. Tama-tama kalau waktu pagi sembahyang subuh, Allah berkat sungguh. Berkat tak berkat? Semua basuh situ dengan tahi matanya, dengan tahi giginya basuh belakang itu. Tapi semua tukar. Jadi ada seorang pendakwah dia kata, saya tengok orang zaman dulu lebih mesra daripada budak-budak sekarang ni. Sebab apa? Sebab dulu mesra, duk tukar air tahi mata tu pagi-pagi dalam kolah tu. Jadi mesra molek. Allah, dia terberkat sungguh ni. Zaman kita hari ni tak ada dah.
Tarik mata, tarik gigi tak mampu belaka dah. Pasal masing-masing guna paip yang membazir belaka air tu. Bazir tak bazir? Buka dah lah paip tu kuat, membazir pula. Jadi hilang dah berkat itu. Dia kata. Saya pun nak kata jugalah. Jadi supaya tidak membazir, tak hilang berkat, jangan guna air banyak. Guna buka paip sekadar yang mampu untuk kita nak berwuduk je. Habis. Kalau boleh guna kolah tu, lagi-lagi baik. Kan? Sedap juga. Tapi kalau kita tengok, ada logik juga. Budak-budak dulu, dia ambil air semaya sekali dengan tok guru dia, sekali dengan ustaz dia di kolah. Nampak mesra baik. Budak hari ni, masing-masing bawa diri. Dia panggil nafsi-nafsi. Habislah kita. Kita telah memahami masalah air, telah faham. Ada air yang boleh bersuci, ada yang suci tak menyucikan, dan ada air yang memang tak boleh guna. Kita berpindah pula kepada tajuk yang kedua, iaitulah kelakuan. Apa makna kelakuan? Adab. Adab-adab masuk ke dalam tandas. Kita hidup manusia ni dua ya. Apa dia dua? Masuk dengan keluar. Betul tak? Waktu makan masuk. Lepas makan, gimana pula dia? Pergi ke tandas. Tu ya lah. Beli juga makan yang mahal-mahal. Sedap-sedap makan. Sudah makan, buat gimana? Pergi ke tandas. Campur ke situ. Pergi tok belakang rumah. Baik. Bila kita belajar tentang sunat mendahulukan orang yang hendak masuk tandas. Dalam kitab ni kata jamban. Jamban dengan tandas tu beza tak beza? Tak ada beza lah. Toilet orang panggil sekarang ni. Kalau di Mekah tu, dia tulis WC. Itu bahasa Indonesia. Kalau sini kita panggil tandas apa. Sana ditulis WC. WC. Tandas lah tu. Yang pentingnya tempat ada gambar orang, dua orang tu. Satu laki-laki, satu perempuan. Itu tandas. Bila nak masuk ke tandas, apa kita nak buat? Adabnya apa kita kena buat? Sunat mendahulukan orang yang nak masuk tandas itu akan kaki kirinya. Adabnya kita kena masuk kaki kiri dulu. Di mana? Bila nak melangkah masuk dalam pintu tu. Ini pintu tandas, nak masuk dalam tu kaki kiri. Jadi kalau tandas tu besar, bilik air, tu belum lagi. Masuk kaki mana pun, nak masuk di tandas tu, tempat nak buang air tu, di situ baru dia kira di mana tempat dia. Dia nak kaki kiri tadi. Dan hendaklah dia membaca, tengok. Membaca pada ketika itu. Ketika mana? Ketika nak masuk tandas. Jangan baca dalam tandas. Siapa dia suruh masuk baca dalam, jadi pemor yang tandas pula kan. Kita nak masuk dalam tandas, kita kena baca doa ni. Apa kita baca? Baca ikut semua. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ingatlah, cuba kata. Tak ingat hari-hari masuk tandas. 4 kali 10 kali sehari masuk tandas. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Kena baca doa ni. Tengok arti dia. Dengan nama Allah, aku masuk tandas ini. Dengan nama Allah, wahai Allah, bahawa aku meminta supaya engkau peliharakan aku daripada segala syaitan yang jantan dan syaitan betina. Dalam kitab kita ni tulis syaitan laki-laki. Kita tukarlah. Syaitan jantan, syaitan betina. Laki-laki perempuan ni untuk orang, untuk manusia. Jadi kalau kita masuk tandas, apa makna doa ni? Maksud doa ni, syaitan duduk di mana? Duduk dalam tandas. Betul tak? Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya bila kita nak masuk tandas, kena baca doa ni. Minal khubuthi wal khaba'is. Daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dua-dua ekor ni hamba keluar daripada tandas. Aku nak masuk. Sekali dengan anak cucu dia tu. Barulah kita masuk dalam tandas, kita tak mikir karu.
Kalau orang tak baca doa, masuk kaki kanan pula, jadi VIP betul. Duk cokor dalam tandas tu, bila-bila duduk mikir, duk selesai masalah tu, syaitan mari duk karut dalam kepala dia. Lepas ni, tak usah gigi masjid tidur, sedap. Maya dalam bilik Jadi mula dia mari karut. Pasal syaitan duduk sekali kita dalam tandas. Karena tu dalam tandas ni jangan cakap banyak dalam tandas. Jangan duduk lama. Apalagi duduk nyanyi dalam tandas dah. Dah lah masuk tandas tak baca doa. Duduk berlagu dalam tandas pula. Kena lagu Hindustan pula kat syaitan pun joget sekali dengan dia tu. Tu yang lambat duduk tu, lambat nak keluar tu. Jadi kacau situ dah. Tanda situ hadis Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ni, hadis itu riwayat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu. Maknanya bacaan yang sahih. Dan sunat mendahulukan ia akan kaki kanan pada 3 keluar. Jadi bila kita keluar, guna kaki kanan. Masuk, kaki kiri. Dia tukar dengan masjid. Masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan membaca ia ketika keluarnya. Ketika keluar daripada tandas, kita baca apa? Ghufranak. Tanda itu. Ghufranak. Ingat dah? Kata. Ghufranak. Tanda lepas pada ghufranak tu, tutup kurungan setakat ghufranak. Itu bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat oleh Imam Abu Daud. Nabi kita baca setakat tu dengan sanad yang hasan. Ghufranak tu. Kemudian kita tambah lagi bacaan yang seterusnya. Apa bacaan dia? Allah alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afani. Artinya aku minta dengan Engkau ya Allah keampunan. Ghufranak, minta ampun ya Allah. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku akan kotoran dan menolak daripada aku akan segala yang tak baik. Jadi bila keluar barang yang keluar tu, segar tak segar kita? Sihat tak sihat? Oi, sihat. Kalau tak keluar, pergi ke mana? Pergi hospital lah, kena korek dah. Panggil pasal itulah bila kita keluar daripada tandas. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud ini, Imam Ahmad dan Abu Daud tadi dengan sanad yang hasan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Bila Nabi keluar daripada tandas, daripada tempat buang air, Nabi kata ghufranak. Kenapa? Sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sebut nama Allah setiap masa. Kecuali masuk dalam tandas tak boleh sebut nama Allah, maka bila dia keluar terus dia kata ghufranak. Aku minta ampun ya Allah kerana tak dapat sebut nama Tuhan tadi. Kita pun sama juga. Ghufranaka ya Rabbi. Minta maaf lah ya Allah. Kalau dalam tandas dia ada benda-benda yang salah, kita buat benda tak baik. Ataupun kita tak dapat mengingati Allah dalam tandas. Maklumlah tempat yang tak baik. Tempat yang syaitan duduk situ. Jadi bacaan yang kedua tu, Alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah. Kata ulama hadisnya dhaif dari sudut sanadnya. Jadi walau macam mana pun boleh kita baca sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah dalam masalah ini. Syukur tak syukur? Syukur. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan, yang telah menyelesaikan masalah kita ni. Hilang penyakit, keluar benda-benda yang hampas yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, ambil keluar belaka. Jadi itu dipanggil doa keluar tandas. Kita berpindah ke tajuk yang seterusnya, dia panggil istinja. Apa dia istinja? Satu lagi sebelum kita pindah tadi, iaitulah bila kita buang air
di tempat terbuka. Kita pergi kat sungai, pergi ke dalam hutan, tepi laut. Nak buang air, tengok. Jangan menghadap ke arah kiblat. Dan jangan sekali-kali apa dia? Membelakangi kiblat. Jangan. Tengok. Kiblat belah mana? Matahari turun belah mana belah ni? Kita pusing sini. Pusing ke kanan, kiri. Kerana ini sunnah. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan. Anak nak buang air. Ayah nak kencing. Berhenti turun kereta pakai panas situ. Tengok dulu keadaan ini. Kiblat ke tak kiblat. Tengok. Kita sebagai orang Islam kena tahu. Di mana ceritanya. Bab yang ketiga dalam perbincangan taharah ini, iaitulah istinja. Apa makna istinja? Istinja artinya bersuci. Kemudian daripada qada hajat. Istinja bersuci kemudian daripada qada hajat. Apa dia kata sini? Wajib istinja dengan air. Hukum istinja ni wajib. Dengan air itu yang pertama. Atau dengan 3 biji batu. Air tak ada. Ataupun ada air. Air ada. Sekalipun boleh kita istinja dengan batu. Hak kita belajar ni pernah buat ke tak pernah buat dalam sejarah hidup ni? Istinja dengan batu. Pernah buat? Belajar saja. Betul tak? Jadi para ulama mengatakan dalam kitab Mustikah Hadis contohnya, lain daripada batu, boleh lagi kita buat dengan benda-benda lain yang tidak dilarang. Hak Nabi kita larangnya, nanti kita tengok kat bawah ni ada tak? Hak Nabi kita larangnya istinja dengan tulang. Tak boleh. Nabi kita larang daripada istinja dengan tulang. Kerana apa? Sebabnya tulang itu makanan saudara kita dari kalangan jin. Dengar dah cerita jin? Tak dengar lagi? Kena dengar cerita. Jin ni, ramai jin ni masuk Islam. Dia panggil jin Islam. Bila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak belajar lah, ada kuliah belajar Nabi. Sudah dia belajar, dengar ceramah, dengar kuliah, mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun cakap, "Ya Rasulullah, tak ada ke makanan jamuan?" Dia minta makanan. Jin ni lepas makan, lepas ceramah minta makan. Pasal itulah saya perhati tengok. Masyarakat kita ni kalau nak panggil ceramah ke kuliah ke, tu email akan bagi tahu lagi. "Tuan-tuan, malam ni ada ceramah di masjid kita dan makan disediakan." Kata rupanya puak kita ni no juga dengan jin. Jin minta nak makan juga. Jadi kita pun minta juga nak makan. Kerana nak makan lah. Baik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Hei, saudara-saudara kita daripada jin, semua tulang-tulang yang disembelih tuan dia dengan nama Allah, tulang ayam ke, tulang ikan ke, tulang lembu ke, apa saja tulang sembelih hak halal tu, itulah makannya kamu." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang umat Islam ini daripada beristinja dengan batu, dengan kat tulang. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Fa innahu ta'am ikhwanukum minal jin." Tulang ini makanan saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Jadi siapa dia ada tulang kat rumah dia tu, buang cepat-cepat, jangan tak dia dalam rumah. Sebab jin nak mari makan malam tu. Satu cerita. Lepas nak ceramah cerita jin makan tulang ni, ada seorang makcik tu dia kata, "Ustaz, patutlah," dia kata. Satu malam tu dia buat jamuan makan sup ni, sup tulang, sup biabok ni. Malam tu tak sempatlah nak keluar tulang tu daripada rumah dia. Dia dengar bunyi suara keruk-keruk nak makan tulang dapur. Kata nasib baik dah lah, tulang cukup. Kalau tidak sekali dengan makciknya kekeh dia lah. Mana ada jin makan bunyi macam orang. Tu mesej makan lah. Macam-macam cerita lah. Cerita. Dia kata patutlah dia dengar bunyi keruk-keruk nak makan dapur. Betul lah. Kata nasib baiklah tu lah cukup. Kalau tidak sekali dengan tu makan dia. Baiklah.
Cerita. Jadi Nabi kita apa? Yang boleh kita istinjanya yang pertama dengan air, yang kedua dengan batu. Dan para ulama mengatakan juga dengan benda-benda lain. Benda-benda lain yang keras. Dalam kitab Mustikah dia kata termasuk dengan tisu. Tisu tandas tu. Tisu yang keras, yang keras tu kan. Jangan tisu lembek untuk muka tak jadi. Wak benda ada tu. Tisu yang keras tu. Yang boleh lekat benda tu. Boleh kita buat. Kita belajar, kita istinja dengan batu. Dengan benda-benda lain pada air ni. Daripada budak lagi sampai ke hari ni. Kalau mengajar lagi bab fiqh taharah ni, kita akan belajar, tak akan belajar lagi? Mesti akan belajar lagi tak? Tahun lepas, 2000 apa ni? Tahun ni, tidak lepas, tahun 2011, bulan 4 pun ni. Dalam lawatan bersama dengan rombongan ni, tuan-tuan guru pondok kita ni ke negeri China. Sampai-sampai di China, masuk tandas dia, tak ada air. Baru jumpa kita. Dia sediakan tisu. Air untuk kelas nak pergi najis tu ada. Air untuk basuh tak ada. Kita budak mikir, kata patutlah. Budak-budak duk cakap, dia kata orang-orang Cina ni dia tak basuh. Tak basuh kan cerita. Rupanya betul, tak basuh. Tak apalah, di airport kita boleh terima lagi. Di Kedah kita boleh terima sebab tempat awam. Pergi masjid. Ni cerita pergi masjid. Dalam masjid, dalam tandas masjid juga tidak ada pai air dalam tandas masjid. Apa yang nak buat? Dia letak kendi itu, bekas air ni dia letak di luar. Siapa dia nak ambil satu bekas, buat masuk dalam tandas. Jadi barulah air tak guna banyak. Kalau tidak dia guna banyak air ni, lepas buka paip sebesar-besarnya. Tidak, dia guna satu teko je, satu bekas. Kendi yang kecil besar ni je. Jadi dia letak dalam tu, buat masuk air tandas. Kemudian dia istinja dulu lah. Istinja dengan kertas dulu. Hak ni untuk bilah je. Barulah jimat air. Kita hak Melayu ni gak. Hak jenis bahasa jenis keturunan itik ni, main air kuat ni. 3 teko masuk. 1, 2, 3. Bawa 3, 2 orang ya. 2 teko, 4 teko bawa masuk sana. Cina tengok, apa ini Muslim Melayu ini sudah kira. 4 teko masuk air dalam bilik tandas. Allahu Akbar. Tiap kali berjalan, rombongan kita, cerita rombongan kita, cerita orang lain kita tak cerita lah. Dalam poket ni mesti ada botol air mineral, mesti ada botol. Kalau nak kencing tanya, ustaz mana hak bawa air, bawa botol tu, pinjam. Sebab dalam tandas memang tak ada air. Hei, ana pun cakap juga dengan sahabat-sahabat ni. Kata tuan-tuan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita ni. Kan kita belajar dah kan? Kita belajar dan kita mengajar. Istinja itu, bermula istinja itu ialah dengan 3 biji batu. Bila kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar ni? Semuanya giling kepala. Tak boleh pergi ustaz. Maafi tarik. Dia tak boleh nak pergi ni. Tak boleh. Belajar saja 3 biji batu. Tapi kalau lesnik tak ada air, tak jadi. Terahlah. Sudah sah dah. Jadi dah. Kita dengan 3 batu. Kalau tak suci lagi, 5. Memang adalah bekas-bekas dia kat situ. Yang kita akan baca nanti dalam adab wuduk nanti. Jadi tapi bila nak laksanakan benda ni, nak buat sungguh, nak beramal dengan ilmu yang kita duk ngajar, yang kita duk ajar dan kita belajar ni, sampai bab istinja dah. Tak boleh nak buat. Maafi tarik tak lagi. Kena ambil air juga 4 teko masuk dalam tandas. Baru jadi kerja. Ada setengah tu tak sempat. Kau masuk 2 tak cukup. Angkat tangan kau atas. Tolong bantuan. Minta bombo atas air masuk dalam tandas sikit. Allahu Akbar. Pengalaman negeri Cina ni memang ruah lah. Alhamdulillah lah kita sempat pergi tengok. Orang Islam ramai. Bahkan kita pergi rumah orang Islam. Dalam rombongan lawatan tu kita minta dalam rombongan ni minta nak pergi makan malam di rumah orang Muslim di Cina. Nak tengok adat istiadat dia. Makan dalam pinggan kecil macam mana dengan kayu tu. Belajar lah. Pergi. Siapa-siapa mengau salji tu sejuk. Siapa-siapa minta nak pergi tandas. Tu rumah kata masuk.
Masuk-masuk rumah orang Islam, tak ada juga air dalam tandas. Kata apa? Memanglah orang Cina dia tawasul. Dia istinja dengan alat-alat lainnya ada. Baik. Balik ke kitab kita dulu. Panjang pula cerita Cina tak habis. Kita ada cerita panjang dalam masa balik Cina dulu kan. Boleh tengok dalam rakaman kita lah. Lawatan, catatan Abu Anas ke Cina. Jadi apa dalilnya? Dengan air kita tahu dah. Air ni alat bersuci. Dengan batu apa cerita? Dalilnya kerana memperbuat akan dia, melakukan akan dia itu dengan batu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Bukhari. Dan Nabi kita suruh dengan sabdanya, wal yastanji bi salasati ahjar. Nabi kata, dan hendaklah kamu istinja itu dia dengan 3 anak batu. Dengar cerita sikit. Dalam hadis Imam Bukhari, katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke nak buang air. Abdullah kata, fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi kita suruh dia pergi cari 3 biji batu. Banyaklah hadis-hadis ni, hadis Anas lagi, hadis orang tu. Nabi cari 3 biji batu, hantar mari sini. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia istinja dengan 3 biji batu. Dia tak ada was-was, dia boleh buat. Hadis yang kedua tadi Nabi kita perintah mana? Hadis ini diriwayat oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya. Musnad Imam Syafi'i. Tak besar, kecil lah kitab besar ni. Imam Syafi'i riwayat dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mislul walid." Aku ni dengan kamu semua seperti bapa. Fa idza zahaba ahadukum ila al-gha'iti, apabila seorang kamu nak buang air, fala yastaqbilil qiblah, jangan hadap ke kiblat. Wala yastadbirha, jangan membelakangi kiblat. Dua ni dilarang. Wal yastanji bi salasati ahjar, adalah dia istinja paling kurangnya 3 batu. 3 biji batu. Ambil 1, campur, ambil yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau kita istinja dengan tisu hari ni pun kena 3 kali juga. Kalau tak jadi 3 kali, buat 5 kali. Nak tisu yang keras. Nabi kita larang daripada raus, daripada tahi kering. Kita jalan-jalan jumpa benda kering juga, pergi korek tak jadi, dia patah benda tu. Tulang yang telah reput tak boleh. Wa an yastanjiya ar-rajulu bi yaminihi, Nabi kita larang daripada istinja dengan tangan kanan. Tak boleh istinja dengan tangan kanan. Kena istinja dengan tangan kiri. Ini para ulama bahas panjang. Dia kata lah, mana istinja tangan kanan dan tangan kiri? Jawabnya, kita kena pegang air itu tangan kanan, nak menggunakan tangan kiri untuk mubasyarah, untuk buat istinja. Kalau dengan batu lah, dengan istinja dengan dia. Dan melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istinja dengan yang kurang daripada 3 batu, sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi tak benar istinja kurang daripada 3 biji batu. Dan yang lebih baik, yang lebih utamanya, yang lebih aulanya, lebih afdal, bahawa dikumpulkan, dihimpunkan antara batu dan air. Mula-mula start kita ambil batu, koreh dulu, buang. Ataupun ambil tisu dulu, buat bersih 3 kali dengan tisu, baru basuh dengan air. Itu afdal. Kerana Allah Ta'ala memuji akan penduduk Quba. Quba ini satu kampung lebih kurang 3 kilometer daripada bandar Madinah. 3 kilo. Kerana memperikutkan mereka itu akan batu dengan air. Jadi orang Quba ni dia istinja dengan batu dulu, lepas tu dia basuh dengan air. Pada ketika istinja, dengan firman Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Allah Ta'ala puji penduduk Quba itu, dan artinya ada pada masjid Quba itu beberapa orang laki-laki yang kasih mereka itu akan bersuci, dan Allah Ta'ala memberi pahala ia akan sekalian orang yang bersuci. Jadi orang tanya di sini, apa dia maksud ayat tu? Qala, kata Abu Hurairah, kanu yastanjuna bil ma, mereka penduduk Quba itu awalnya mereka istinja dengan air. Istinja dengan air. Jadi batu, air. Fa nazalat fihim hadhil ayah,
maka turunlah ayat Quran ini memuji mereka kerana apa? Kerana mereka istinja dengan batu dan dengan air sekali. Baiklah. Habislah kita dalam bab istinja. Kita nak tambah sikit beberapa masalah istinja ini. Di antaranya tempat-tempat yang tak boleh istinja tu kita kena ingat. Jangan kita istinja di tempat air yang bertakung, tak boleh. Dan jangan istinja dengan di tempat jalan, tengah jalan orang. Sama juga istinja buang air di tandas. Kemudian dia tinggal barang dia kat situ. Sebab apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ittaqul mala'inas salasah. Jauhkan diri kamu daripada 3 tempat yang kena laknat. Dengar ni. Siapa dia? Al-baraz fil mawarid, buang air di tengah jalan. Mawarid tempat, al-mawarid ni tempat air. Tempat sumber air kita pergi buang air situ. Wa qari'atut tariq, buang tengah jalan, wa zilli, pergi buang air di bawah tempat orang berteduh. Tempat orang duk kumpul main sini, kita pergi buang situ. Itu dia panggil orang-orang yang kena laknat. Jadi di antara tempat mawarid, tempat air tadi, iaitulah di tandas. Hari ini ada sebahagian daripada umat yang tidak faham, yang kurang disiplin agamanya, iaitulah bila buang air, dia tinggal situ. Kalau dia tengok alat ni, pam air tu rusak, sepatutnya barang dia tu. Barang dia tak ada masalah tak. Dia keluarlah pergi ambil baldi. Jiruhlah biar pergi najis je. Ni tak tinggal. Oleh kerana tanah ni rusak, saya tak tanggungjawab. Tak tanggungjawab apa? Waktu membuang air tadi bertanggungjawab. Ini masalah. Dia panggil adab istiadat kita. Memang tak tahulah apa malangnya, apa nasibnya. Kita pun tak tahu. Pasal apa? Orang semua duk bercakap, pasal apa tandas-tandas ini? Di negara-negara umat Islam yang diajar adab kebersihan yang begini besar, tapi tandas mereka lah di antara tandas yang tercantik dalam dunia. Betul tak? Jadi insya-Allah tamat kita perbincangan tentang air, tentang istinja. Kita akan sambung dalam perbincangan akan datang, iaitulah rukun al-wudu, arkanul wudu, rukun-rukun mengambil air sembahyang, insya-Allah dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.